السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدنا وأولادنا إلينا. شاء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ni kita sambung muzakarah kitab Matla'il Badrain, muka surat 163. Kitab saya ni 163. Kita masih lagi pada membicarakan mengenai hukum talak. Hukum talak oleh seorang suami ke atas isterinya. Baik. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan jatuh talak pada sakit matinya seperti barang yang jatuh talak pada sihatnya dan mempusakai dua laki isteri itu jika pada iddah talak raj'i, tiada pada iddah talak bain, maka tiada mempusakai keduanya. Baik, apa maksudnya? Baik, kata Syekh Daud, dan jatuh talak, yakni sah talak. Dan jatuh talak, yakni sah talak, mana kata diperkirakan ya, terjadi talak pada sakit matinya, yakni yang diucapkan ketika sakitnya suami yang hampir mati. Nak mati dah, dia talak lagi bini dia, terpakai talak tu,
Ya. Lepas talak tak jadi mati. Sudah. Seperti barang yang jatuh talak pada sihatnya. Jadi sama hukum dia macam mana talak orang yang sihat kepada isterinya. Baik, titik situ. Dan mempusakai dua laki isteri itu jika pada iddah talak raj'i. Maknanya apa dia? Dia kata dan mempusakai dua laki isteri itu, yakni antara kedua suami isteri itu boleh menerima harta pusaka. Boleh menerima harta pusaka jika pada iddah talak raj'i, yakni pada iddah talak yang boleh dirujuk. Tiada pada iddah talak bain, yakni tiada ni tak menerima pusaka, tiada ni tidak boleh menerima pusaka pada iddah talak bain. Talak yang tak boleh dirujuk. Baik, talak ni kita dah cerita dah dulu. Ada talak bain, ada talak raj'i. Ya. Ada talak bain, ada talak raj'i. Sebagai peringatan, pasal lama dah tinggal ngaji kitab ni, kita ulangi ya. Talak ni ada dua jenis. Ulang-ulangi ya. Satu namanya talak raj'i. Rajim ain dia. Talak raj'i. Satu lagi namanya talak bain. Ba alif hamzah. Ba alif hamzah nun. Bainun. Apa talak raj'i? Iaitu talak yang boleh rujuk selagi dalam iddah. Ya. Talak yang boleh dirujuk selagi dalam iddah. Itu namanya talak raj'i. Apa pula talak bain? Iddah ni apa lama? Iddah ni 3 quru'. Dalam masa 3 quru'. Ini dalam masa 3 kali suci isteri. Ya. Baik, habis. Kemudian talak bain ni apa benda pula? Talak bain. Talak bain ni ada dua jenis. Satu talak bain sughra, iaitu talak bain kecil. Satu lagi talak bain kubra, iaitu talak bain besar. Apa talak bain sughra ni? Talak bain sughra ni ada 3 jenis. Dulu kita dah cerita talak bain sughra ni, talak bain kecil ni ada 3 jenis. Yang pertama talak 1 ataupun talak 2 yang habis tempoh iddah. Talak 1 ataupun talak 2 yang habis tempoh iddah. Jadi dalam masa iddah, umpamanya baru 2 kali suci, tok laki tadi boleh rujuk. Dia kata jom kita baik jom kita baik, jom kita macam dulu-dulu lah. Masa maksud dia tu rujuk lah tu. Maka kembali dah tu. Tu nama talak raj'i. Ya, tapi kalau habis
dah lebih 3 kali kuruk dan 6 kuruk dah pun umpamanya, ya. Yang tu nak buat baik semula tak boleh lah. Jom kita baik macam dulu-dulu, tak boleh lah. Itu kena akad nikah semula, ya. Kena akad nikah semula dengan mas kahwin yang baru. Kena pergi cari mas kahwin baru. Kena akad nikah semula dengan mas kahwin baru. Itu kalau dah habis iddah, tu namanya talak ba'in sughra yang pertama. Boleh faham? Tulis molek-molek, nanti baca selalu hafal bagi ingat. Yang kedua, talak talak satu bagi isteri yang belum diwati. Talak satu bagi isteri yang belum diwati. Apa dia? Iaitu dia kahwin hari ni, malam tu dia tengok bini dia tak berkenan, malam tu juga dia jatuhkan talak. Belum duduk sekali lagi, pegang budak. Kita cakap ni, ya, aku cerai kau talak satu. Maka tu jatuh jadi talak ba'in sughra. Maknanya kalau dia nak balik, kena akad nikah semula. Dia tak ada rujuk-rujuk. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga, talak ba'in sughra ni ialah, ya, talak khulu'. Yang tebus talak. Ya, orang yang tebus talak. Orang yang tebus talak. Dulu kita baca dah bab khulu' ni, ya. Perempuan dia tebus diri dia daripada suami. Dia kata, anak berapa aku bayar. Laki kata, aku nak 50 juta dolar Amerika. Maka dia pun bayar saya tu, jatuh talak. Tu namanya talak khulu'. Yang ni namanya talak ba'in sughra, tak boleh dah rujuk walaupun kali pertama. Itulah 3 jenis talak ba'in sughra, ya, yang tak boleh dirujuk. Kena akad nikah semula kalau berkenan balik. Baik, habis. Yang kedua, talak ba'in kubra. Bukan king kubra. King kubra tu lain, dulu. Talak ba'in kubra, yang talak ba'in besar. Maka talak ba'in kubra ni dia ada satu je. Apa dia? Talak 3. Sama ada talak 3 tu sekaligus ataupun 3 kali talak. Kali pertama dia cerai bini dia, lepas tu dia rujuk balik, 5-6 bulan dia cerai lagi, dia rujuk balik, 5-6 bulan dia cerai lagi sekali. Tu kata talak yang berasingan sebanyak 3 kali. Maka kali ketiga tu jatuh talak ba'in kubra. Ini tak boleh rujuk dah, ya. Ataupun dia talak 3 sekaligus. Aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, aku pedak tengok muka engkau, dia tambah lagi satu. Jadi 3 kali dia sebut tu jatuh talak. Yang ni tak boleh rujuk. Tak boleh akad nikah semula selagi jandanya tu tak berkahwin dengan lelaki lain. Ya, ni yang kata Cina buta, Melayu buta, Melayu buta, Keling buta.
Jadi selagi si isteri tu tak kahwin dengan lelaki-lelaki lain dan bersama sekurang-kurangnya sekali jima, maka dia tak boleh kahwin dengan isteri dengan jandanya tu. Baik. Habis Jadi bila laki tu bini tadi dah kahwin dengan laki lain, tiba-tiba laki tu pun ceraikan dia. Bila boleh kahwin? Lepas habis iddah laki yang pertama. Tapi kalau laki pertama tu pergi rujuk balik, melepaslah. Baik, itu jenis talak. Nak khabar talak ni sebagai ulang-ulang kaji, takut lupa. Baik, sambung tadi. Maka tiada mempusakai keduanya. Baik, habis tu dah boleh dah tadi ya. Dan disyaratkan, pasal apa tak pusakai? Tak pusaka tu pasal dah habis hukum suami isteri. Yang jadi pusaka ni kalau masih dalam hukum suami isteri. Ya, contohnya orang tu talak raj'i yang masih dalam iddah. Kalau mati si suami, isteri tu masih boleh mempusakai harta suami. Tapi kalau dah talak ba'in, tu dah jadi hilang segala haknya ke atas bekas suami. Begitu juga suami hilang segala haknya ke atas bekas isteri. Dia tak ada pusaka. Baik, habis. Kitab ni payah sikit bahasa dia. Jadi dobit tu biar molek-molek, comel-comel, sekali baca tak erti. Dan disyaratkan pada qasad bagi talak itu mengqasad oleh suami akan lafaz talak bagi maknanya, maka tiada jatuh talak daripada orang yang menghikayatkan talak orang lain, seperti dikatanya, berkata si fulan, isteriku tertalak. Dan tiada jatuh talak daripada orang yang jahil akan maknanya. Dan jika ia niatkan maknanya sekalipun. Dan tiada pula daripada orang yang terlancur, mudah-mudahan terlancar, terlanjur lidah, terlanjur lidah, terlancar lidah, terlepas cakap, kata orang Melayu hari ni, dengan talak. Terlepas cakap tu bukan sebab dia memang nak cakap marah apa, tersebut, bukan ada niat tersebut talak. Dia nak sebut tolak, dia kata tolak. Dia nak sebut tolak, dia sebut talak. Terlepas, tersebut tersalah sebut, tu kata terlanjur tersalah sebut. Dia nak cakap tolak, dia kata talak. Aku tolak hang, aku talak hang. Dia nak kata tolak, dia sebut talak. Tu kata terlanjur. Jumpa tu kadi saya nak kata tolak jatuh sungai, saya tersebut talak. Jadi dia duk ingat saya kata talak dia. Saya kata tolak, lidah saya ni keras makan pinang banyak dengan buah kenuak. Itulah jadi tolak, jadi tolak jadi tolak. Kalaulah disahkan oleh pegawai agama yang menyiasat, memang lidah dia keras,
maka tak jatuh talak dia. Ya, tak jatuh. Kerana ketiadaan dikosat kepadanya, pasal dia tak kosat. Tapi kalau main-main jatuh, main-main jatuh, Mina, aku cerai hang talak 3, lawak jatuh. Pasal dia faham maksud cerai tu. Main-main tak boleh, pasal dia faham. Dan makna yang dijahilkan itu tiada sah dikosatkan dia pula. Baik, apa maknanya kita baca sekali lagi. Dan disyaratkan pada qasad bagi talak itu, yakni orang yang nak talak mesti ada qasad masa menyebut lafaz talak tu. Apa qasad? Dan disyaratkan pada qasad bagi talak itu mengqasad oleh suami akan lafaz talak bagi maknanya, yakni dia tahu makna talak itu ialah ceraikan bini. Dia mesti tahu talak itu ialah ceraikan bini. Ya. Kalau orang putih panggil apa? Divorce. Cerai tak ingat lama tak pergi mereka, lupa orang putih. Apa? Divorce. Bukan divorce. Dia cakap orang putih pula, tapi dia tak faham maksud dia apa. Dan dia pun tak qasad kata nak cerai. Rupanya kataan tu sama dengan lafaz talak ataupun cerai. Maka lagu tu tak, ya, jadi tidak jatuh talak sebab dia tak faham makna cakap orang putih pula. Maka tidak jatuh talak daripada orang yang menghikayatkan. Mana dan lagi tidak jatuh talak daripada orang yang menghikayatkan, yakni orang yang menceritakan talak orang lain. Contohnya macam saya lah ngajar kat depan ni ngajar pula muzakarah kat depan ni saya kata aku talak engkau 3 talak. Aku talak engkau dengan talak 3. Tak jatuh isteri saya tu. Sebab saya apa? Saya bukan talak dia, saya menceritakan contoh. Contohnya itu kata menghikayatkan, ataupun dia menghikayatkan cerita orang lain. Hari itu dia cerita kat bini dia, hantu dak mah dengar ceritanya awang tu, dia talak bini dia, kata lagu ni, aku talak hang dengan talak 3. Dia menghikayatkan cerita orang, bukan dia tu talak bini dia, maka tak jatuh. Begitu. Seperti dikatanya berkata si fulan, isteriku tertalak. Lagu tu. Baik. Dan lagi tiada jatuh talak daripada orang yang jahil akan maknanya, tak tahu makna talak tu benda apa. Kahwin tahu, talak tak tahu. Dan jika ia niatkan maknanya sekalipun, dia niatkan makna cerai tapi dia sebut talak tu, dia tak tahu maknanya apa, maka tak jatuh juga talak dia. Ni jaranglah berlaku ni. Dan tiada pula, yakni tidak juga jatuh talak daripada orang yang terlanjur lidahnya dengan talak. Ya, orang yang terlanjur ataupun tersasul lidah. Seperti dia kata, aku talak engkau. Bukan, aku tolak engkau dari perniagaanku, kita kata. Dia share bini dia, seorang 50%. Bini 50 juta, dia 50 juta. Lama dia nak kahwin lagi satu ke apa dak tu dah. Dia pun suruhlah bini dia ni balik duduk rumah lah, rehat. Dia aku buat kerja seorang dah lah. Apa 2 rehat kata.
Jadi aku tolak engkau dari perniagaan aku. Kau sebut lagi tolak ke talak? Dia nak sebut tolak jadi talak. Bunyi kat serupa. Tu kata terlanjur lidah, terlancar lidah, terlepas lidah, tersasul lidah. Terlanjur mana? Tersasul. Nak kata tolak, tersebut tolak, itu pun tak jatuh juga. Pasal dia tersasul. Ya. Kerana ketiadaan qasad, ya, kepadanya ni kepada cerai. Tapi kalau melawak jatuh. Ya, pasal dia faham maksud cerai itu apa. Melawak jatuh. Dan makna yang dijahilkan itu, yakni yang tidak dimaksudkan dengan cerai itu, tiada sah qasadkan dia pula. Dia kata apa? Dan makna yang dijahilkan dia itu, yakni yang tidak dimaksudkan dengan cerai itu, tidak sah qasadkan dia pula. Ini tidak sah kalau dia niat itulah kalimah talak yang dia lafazkan. Jadi mestilah dia tahu lafaz yang dia cakap itu bermaksud kepada menceraikan isteri. Kalau dia tak tahu apa yang dia cakap, ya, maka tak jatuh talak. Dia kena tahulah. Tak kira cakap bahasa Keling ke, bahasa Cina ke, bahasa Urdu ke, Jepun ke, Korea ke, ya? Tapi dia tahu makna tu maknanya cerai, talak, maka jatuh talak. Kalau dia tak tahu apa dia cakap, maka itu tak jatuh. Baik, habis. Itu syarat, ya, qasad talak. Habis. Dan tiada dibenarkan suami pada zahir, pada dakwanya, barang yang menegahkan dengan ada tandanya, seperti dikata suami, ya talik, wahai yang diceraikan, bagi istrinya yang namanya talik. Memang namanya talik pun, nak panggil apa nama dia talik. Dan tiada dikuasakan talak, dan nama dia pun talak. Nak panggil apa kat dia? Namanya talak, takkan nak panggil dia nikah kok. Baik. Maka tiada jatuh talaknya kerana ditanggungkan atas seruan. Ya. Kerana ditanggungkan atas seruan, ini kerana dinyatakan tanda seruannya, iaitu memanggil namanya, bukan menceraikannya. Oi, tolik, manja. Dia panggil bini dia. Oi, tolik, maksudnya wahai perempuan, wahai yang ditalak. Maksudnya tu. Tapi memang namanya tolik, maka tak jatuh talak pasal ditanggungkan atas seruan. Dia bukan menceraikan isteri, tapi atas menyerunya, memanggilnya. Seruan mana? Memanggilnya. Ditanggungkan atas memanggilnya. Maka jika dikuasakan talik dan tiada dikuasakan, baik, dia aja tu sama tu. Dan tidak dibenarkan suami pada zahir, pada dakwanya, barang yang menegahkan dengan ada tandanya, seperti dikata suami ya talik bagi istrinya yang namanya talik, dan tiada dikuasakan talak
maka tidak jatuh talaknya kerana ditanggungkan atas seruan baik titik itu. Maka jika dikosakkan talak, jatuhlah talaknya. Memang namanya talik, dia pun menceraikan bini dia, disebut talik, maka jatuh. Pasal apa? Pasal dia niat untuk menceraikan. Kalau dia panggil talik itu bukan dengan niat nak mencerai, tapi atas pengertian panggil nama dia talik, tak jatuh. Tapi walaupun namanya talik, kalau namanya talik, si suami tadi panggil talik dengan niat cerai, menjatuh talak. Jadi apa yang dia niat? Dia panggil itu atas makna seruan ke, ataupun atas pengertian nak cerai kan? Atas nama nak menyeru dia, maka tak jatuh talak. Atas makna nak cerai, jatuh talak. Jadi jangan bubuh nama anak perempuan tu talik, naya dia. Buah nama lain banyak, talik juga dia nak buah. Buah nama talikah, perempuan yang ditalak, perempuan yang kena talak. Jangan. Habis. Dan seperti dikata suami ya talik bagi isterinya yang namanya talak atau talib atau talik, dan katanya berkehendak aku menyerunya, maka berpaling huruf. Maka berpaling huruf ni bertukar huruf, berpaling ni bertukar huruf, maka bahawasanya dibenarkan dia pada dakwahnya. Kalau masuk mahkamah dia kata bukan saya nak talak dia, lidah saya ni tersasul, tertukar huruf, dan tidak jatuh talaknya kerana nyata tandanya. Apa tanda dia? Tanda dia memang tersalah sebut. Maka jika tiada dikata yang demikian itu, nescaya jatuh talaknya. Kalau suami tak kata saya tak tersasul lah, memang saya nak sebut lagu tu, jatuh. Tapi kalau suami dia kata saya bukan nak kata lagu tu, lidah saya tersasul, tak jatuh. Benda ni mesti jujur. Sebab apa? Ni akhirat besok ni akan menanggung. Orang berdebat agama, dia cuma dengar apa yang kamu kata, maka dia jatuh ke hukum dengan apa yang kamu kata. Niat sebenar kamu dia dah tahu. Dia tak salah Tok Qadi dah, tak salah debat agama dah. Tak salah Pak Imam yang jadi hakim ke contohnya. Salah tu kalau kita bohong. Bercerai berzina lah seumur hidup. Na'udzubillah. Baik. Dan jika berkata-kata suami akan isteri dengan talak, itu bergurau-gurau. Mana kata bersenda gurau, dengan bahawa ia kuasakan lafaz juga, tiada dikuasakan maknanya, atau kerana bermain-main, berlawak pada, dengan bahawa tiada dikuasakan sesuatu, atau sangkakan isterinya perempuan ajnabiyah, seperti di dalam kelam atau di belakang dinding, jatuh talaknya. Itu dia. Pada segala yang tersebut, dia tak perasan kata tu bini dia. Dia kata, oi lijah, aku talak kau dengan talak 3. Tengok-tengok sungguh lijah. Ni akan hantu. Jatuh talak. Kerana qasad akan talak, dan ia jatuhkan dia pada tempatnya, itu pada diri si isteri, pada tempatnya, iaitu pada diri si isteri. Padahal dia tak tahu kata tu bini dia, ya jatuh juga. Pasal apa? Ada main-main beberapa kalimah tu.
Kalimah talak ni dengan duk memek jadi sungguh melawak pun jadi. Ya. Habis. Masuk pasal baru. Faslun fi tafwidit talaq lizaujati. Faslun fi tafwidit talaq lizaujati. Ini pasal pada menyatakan menyuruh suami menyerah tu ya. Ini pasal pada menyatakan menyerah suami akan talak bagi isterinya. Baik, ni bab ni nak cerita kata suami serahkan kuasa talak kepada isteri. Pelik lah. Tak pelik memang ada hukum. Suami serah kuasa talak pada isteri dia. Kata talak ni duduk kat suami. Dah terkadang jadi masalah ya. Talak tu diserah suami kepada isteri. Lagu mana? Kita tengok. Baik, kata dia harus bagi suami menyerahkan talaknya kepada isteri, dan iaitu mempermiliki bagi talak. Mempermiliki bagi talak. Apa maksud mempermiliki bagi talak? Maknanya suami menyerahkan kuasa talak kepada isterinya, dan isteri itu memiliki kuasa talak. Itu. Maka disyaratkan bagi jatuhnya itu ditalak oleh isteri dengan bersegera. Ya, maksudnya mestilah dengan segera. Maksud kata segera tadi ni kadar waktu ataupun masa yang segera. Tak boleh tunggu kena setahun dah kata jadi nak segera. Lah tu dia bagi pilih, lah tu lah kena buat. On the spot kata orang Melayu. Orang Melayu kan on the spot. Kalau orang tu on the sepak. Kerana mentalak isteri akan dirinya itu terkandung bagi qabul. Terkandung makna menerima. Maka jika ditakhir oleh isteri akan dia akan talak. Maka jika ditakhir, yakni kalaulah isteri itu melambatkan ya, dengan dia akan talak itu dengan kadar perceraian yang putus dengan dia oleh qabul daripada ijab, tiada jatuh talaknya. Berapa lama antara qabul dengan ijab? Jadi kalau sampai dah sejam baru dia nak sebut, tak sah dah. Baik ayat tu syarat dia. Dan harus bagi suami ia rujuk daripada menyerahkan talaknya itu dahulu daripada dia talak oleh isteri. Dan harus bagi suami ia rujuk daripada menyerahkan talak itu dahulu, ini sebelum, dahulu yakni sebelum daripada ditalak oleh isteri. Maknanya menarik, suami tadi menarik semula penyerahan talak itu. Dia tarik balik. Dia boleh tarik tak? Boleh tarik. Yang tak boleh tarik ni taklik. Taklik tak boleh tarik. Taklik tu pun berhajat kepada kosan juga. Ya. Taklik tu pun berhajat kepada kosan juga. Contohnya dia kata hang balik rumah mak hang jatuh talak. Baik, bahasa apa dia kata lagu tu? Adakah mutlak ataupun dikaitkan dengan sesuatu? Kena siasat. Kalau semata-mata balik jatuh, memang balik jatuh. Tapi kalau dia kata lagu tu dikaitkan sebab apa?
disebabkan barangkali kalau hang balik nanti jadi bergaduh besar antara dia dengan keluarga dia contohnya. Tapi kalau dah musyakkah, gaduh tu dah tak ada dah, ya, balik tak jatuh. Dia kena kuasa dulu. Taklid tadi tu, dia lepas tu ada tak tersembunyi kuasa yang dia tak sebut? Kalau tersembunyi kuasa yang tak tersebut, yang dia tak sebut, maka tak jatuh talak sebab ada kuasa yang dia tak sebut. Dia kata cuma hang balik jatuh talak. Tapi ada kuasa jatuh talak tu kalau jadi bergaduh. Kalau punca pergaduhan tu dah habis, tak ada. Contohnya apa dia? Contohnya yang punca gaduh ni ialah ada apa, abang dia. Ada abang dia ni kalau balik mesti bergaduh. Tapi sekarang ni abang dia dah tak ada dah. Abang dia dah pindah pergi planet Zuhal. Tak balik-balik dah. Jadi musyakkah tu dah tak ada dah. Maka kalau dia balik jatuh lah, tak jatuh. Tapi kalau dia kata balik confirm jatuh, balik jatuh. Balik sebab apa? Mutlak. Tak ada sebab apa, balik jatuh. Sampai bila-bila tu, sampai kiamat. Yang tu yang kita cerita dulu tu, cara nak nak menarik talak ni tak boleh. Nak menarik taklid tak boleh. Taklid tak boleh ditarik. Maka cara dia lagu mana? Cara dia hendaklah khuluk. Isteri tadi dia khuluk, dia tebus talak dengan suami dia. Lepas tebus talak, habis edah, akad nikah semula. Maka taklid yang dulu tak terpakai. Bolehlah balik. Itu namanya helah. Helah. Baik. Kalau dia tak buat lagu tu sampai kiamat lah, berdosa besar lah dengan mak mentua. Talak tu terpakai, dosa besar pun terpakai. Ya. Jadi nak tak nak, suami isteri tadi ni dia kena cari jalan macam mana nak bagi tok laki dia ni boleh balik. Dia kena tebus talak, tapi dengan syarat jangan ada skrip. Bukan sebab skrip, mungkin dia tebus talak tu sebab tak puas hati dengan panggil laki dia, dia tebus talak. Habis edah, laki dia kata, Mina hoi, aku tak boleh dah duduk seorang-seorang kat rumah. Ya, kita kahwin semula, rujuk boleh tak? Tak boleh, sebab dia ada bain tu. Ya, yang tu kena akad nikah semula. Ya, kena cina budak tak payah. Pasal dia khuluk, bukan talak tiga. Ya, dia bain sughra. Baik, habis. Ini cerita sikit bab taklid. Baik. Saya ada orang kata taklid ni semata-mata taklid mutlak sampai kiamat. Dia ada qasad juga. Macam mana talak tu dengan qasad, ya. Kalau habis musyakkah dia tu, habis ya, terbatal lah. Melainkan dia niat mutlak, ya. Baik, habis. Kemudian dia kata apa lagi? Maka disyaratkan bagi jatuhnya itu ditalak oleh isteri dengan bersegera. Ya, ini kadar masa yang segera. Kerana mentalak isteri akan dirinya itu terkandung bagi qabul. Maka jika ditakhir oleh isteri akan dia dengan kadar perceraian yang putus dengan dia, ya, oleh qabul, ini penerimaan dan ijab, ya, tiada jatuh talaknya.
dah sejam dah baru dia terima, baru dia kata, aku terima talak engkau. Contohnya, maka jatuh. Dah sejam dah tak jatuh, tak segera, Jadi kalau orang akad nikah, ijab dan qabul tu, aku nikah, akan dikawai Pulan bin Pulan dengan Pulanah binti Pulan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Jadi dia jawab, dia bilang, terus segera dia jawab, bukan, aku terima nikahnya. So dia kata, kita ngombe kopi dulu, lepas tu kita makan biskut Mary, nanti kita sambung qabul. Tak boleh, tak sah, putus dengan kataan yang lain. Begitulah juga dengan kaedah kes, suami menyerahkan kuasa talak pada isteri tadi. Kata abang, sabar-sabar lah ajak, nak fikir dulu. Sat lagi pun dia kata, iyalah, tak jadi dah, tak jatuh dah, pasal dia tak segera. Baik, habis. Dan harus bagi suami, ia rujuk daripada menyerahkan talak itu dahulu daripada dia talak oleh isterinya. Dia dah beri kebenaran isteri untuk ambil keputusan talak. Tiba-tiba suami tadi ni dia rujuk balik, aku tak jadilah nak cerai kau, kita baik balik lah. Pada serahan yang pertama, maka tertariklah penyerahan tadi, terbatal penyerahan tadi. Maka jika berkata suami bagi isterinya, talak olehmu akan dirimu dengan 1000. Ni cara nak serah, cara nak kata suami menyerahkan talak kepada isteri ni macam mana. Ni cara dia. Suami berkata pada isteri, talak olehmu akan dirimu dengan 1000. Maka dia talak oleh isteri, mana dia ambil 1000 bagi, jatuh. Tu kata suami menyerahkan talak pada isteri. Kau nak cerai aku ya? Okey, talak olehmu, dia kata talak olehmu akan dirimu dengan 1000 ya. Talak olehmu dengan 1000 ringgit, gitu. Talak olehmu dengan 1000 ringgit, itu cukup lah, dia kata. Yang bini tadi pun ambil dah 1000, betulan dalam poket dia 10,000, ambil 1000 bagi, nak ambil, jatuh talak. Tu cara suami menyerahkan talak pada isterinya. Dia hampir-hampir macam khuluk, tapi ni bukan khuluk, hampir-hampir pun, Ini menyerahkan suami akan talak. Kalau dia tak bagi, esok pun nak bagi, tak apa, aku pergi bank je, tak jatuh. Tunggu wait 5 minit, I want to go to bank. Itu tak jadi. Tak jadi. Pasal apa? Lama masa. Nak pergi bank kena pergi ambil surat polis boleh. Jadi panjang masa lah. Dia nak segera. Baik. Dengan jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu dan diniat oleh suami 3. Maka berkata isteri, aku talakkan diriku, dan ia niatkan 3 talak. Dan jika tiada ia ketahui akan niat suaminya sekalipun, maka jatuh 3 talak. Tu dia, jatuh 3 talak sekali. Dan jika tiada diniat oleh keduanya akan yang tersebut, atau diniatkan oleh salah seorangnya, maka jatuh 1 talak jua pada kaul yang asahnya. Baik, kita baca lagi sekali.
Ni bab jatuh talak 1 kah, talak 2 kah, talak 3. Baik, kita tengok lagi sekali ya. Dan jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu, dan diniat oleh suami 3, yang ni talak 3, maka berkata isteri, aku talakkan diriku, dan ia niatkan 3 talak. Dan jika tiada ia ketahui akan niat suaminya sekalipun, maka jatuh 3 talak. Habis, out, sebis tu, out sebis. Baik, habis talak bain kubrol. Dan jika tiada diniat oleh keduanya akan yang tersebut, dua-dua tak niat apa-apa pun, atau diniatkan oleh salah seorang, maka jatuh 1 talak 2 pada kaul yang asahnya. Niat dia bukan lepas, niat dia ya, tapi seorang tak tahu. Baik, habis. Dan jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu 3 talak, maka ditalak oleh isteri 1 talak, atau akasnya, ini sebaliknya, iaitu katanya talak olehmu akan dirimu 1 talak, maka ditalak oleh isteri 3 talak, maka jatuh 1 talak 2. Ya, faham? Baca lagi sekali bagi faham cerah. Dan jika berkata suami, talak olehmu akan dirimu 3 talak, laki suruh bini ni jatuhkan talak 3, maka ditalak oleh isteri 1 talak, atau akasnya ni, ataupun terbaliknya. Akasnya ni sebaliknya, laki kata talak olehmu akan 1 talak, bini pula dia kata aku talak dengan 3 talak, iaitu katanya talak olehmu akan dirimu 1 talak, maka ditalak oleh isteri 3 talak, maka jatuh 1 talak 2. Lagu tu pula jadi dia habis. Ni satu soalan. Apa pandangan ustaz seorang menceraikan isterinya dengan talak 3? Menggali betul tadi. Tapi apabila di hadapan qadi, orang berkenaan menukar ayatnya dengan berkata, jika buat salah 3 kali dia menceraikan isterinya, menyebabkan qadi memutuskan tidak jatuh talak itu, sedangkan isterinya tidak terima dengan keputusan qadi, namun terpaksa akur. Soalannya, adakah bekas isteri itu juga menanggung dosa sepanjang bersama bekas suaminya, sedangkan dia faham kedudukan dirinya tapi tak terdaya buat apa-apa atas keputusan qadi? Qadi ni mengaji di mana? Baik, qadi sebenarnya orang perempuan tadi dia boleh menuntut hak dia. Apa dia? Dia boleh berkata, dakwaan suami saya itu tidak benar, dengan bersumpah atas nama Allah. Wallahi, ballahi, tallahi, dakwaan suami saya itu tidak benar. Baik. Kalaulah suami tadi dia kata suami isteri yang bohong, dia yang benar, suami pula boleh bersumpah, maka bila bersumpah, qadi kena buat keputusan, dua-duanya kena pasrah. Pasal apa? Dua-dua dah tak boleh nak buat keputusan. Tu sepatutnya qadi, bukan kedi, tukang kok bola. Jadi jadi qadi, kau mengaji matlaul badrin tu biar mahir, baru jadi qadi. Sorry minta maaf tu qadi.
Kawan saya banyak jadi qadi, minta maaf ni cerita ni, nak cerita. Ada seorang dua qadi kawan saya, dia tanya saya bab fiqh, bab kahwin lah. Nak cerita ni ya. Dengan tulis bab putusan dengan satu pihak, iaitu pihak suami. Jika berlaku macam kes macam ni, Tuan Qadi kena faham dalam kitab-kitab fiqh, buka Lamatul Badri ke, I'anatul Talibin ke, atau yang seumpama dengannya bab nikah ni. Kalau berlaku dua keterangan yang berbeza, maka Tuan Qadi perlu menyuruh keduanya membuat pengakuan sumpah atas nama Allah. Jika seorang berani sumpah, seorang tak berani sumpah, maka berilah kemenangan kepada yang bersumpah. Yang tak berani itu kena ikut. Kalau dua-dua bersumpah, maka Tuan Qadi kena buat keputusan dua-dua tu kena pasrah. Sebab takut dua-dua tu bohong. Mungkin dah tercerai dah. Kemudian kalau mereka ni nak baik balik, maka lihat ada kes mereka itu kes ba'in kubra atau ba'in sugra, ataupun talak raj'i. Maka baru dia buat putusan. Jangan tulis buat putusan sedangkan isteri ni dah tahu. Isteri ni dengar terang-terang laki dia cakap, kamu ni aku talak 3. Tiba-tiba sampai ke Tok Kadi, saya tak kata talak 3, saya kata talak 1. Bini kata, dia kata cakap talak 3. Aku Tok Kadi kata, ya ginilah, dia talak 1 tu, kamu tak jatuh lagi. Mana boleh lagu tu? Jika buat salah 3 kali, dia menceraikan isterinya, menyebabkan qadi memutuskan tidak jatuh talak itu. Jadi macam mana cara dia sebut tu? Tu kena ambil kira tu. Tu qadi patutnya dia kena mahir lah. Jadi dia kata sini, seorang isteri menceraikan dengan talak 3. Seorang menceraikan isterinya dengan talak 3. Mestilah perempuan tu dengar betul talak 3. Tiba-tiba depan hakim dia kata, jika buat salah 3 kali, dia menceraikan isterinya. Ini benda ni jadi, kalau lagu ni jadi belit. Bila belit, qadi kena arahkan dua-dua buat pengakuan bersumpah atas nama Allah. Kalau seorang berani bersumpah, seorang tak berani bersumpah, maka pakai yang berani bersumpah. Kalau dua-dua berani bersumpah, maka kena pasrah. Saya tak nak ikut dua-dua. Qadi bila buat putusan, pasrah nikah. Lagu tu lah keadaan dia nak jadi qadi. Lagu mana qadi ni? Qadi mana dia tak sebut, jangan sebut tak apa. Baik habis. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Seorang janda yang ingin bernikah tidak direstui oleh walinya, apakah nikahnya sah berwalikan hakim? Seorang janda yang ingin bernikah tidak direstui oleh walinya, apakah nikahnya sah berwalikan hakim? Baik, kalau janda ni ada rukhsah dia, ada kemudahan. Janda yang nak menikah tidak direstui oleh wali. Wali ni mungkin bapa dia lah ni, wali besar bapa dia. Adakah nikahnya sah berwalikan hakim? Baik, kalau wali tu wali bapa, ya,
maka bapa kandung ni lebih besar daripada hakim. Ya, bapa kandung ni lebih besar daripada hakim. Jadi kalau bapa ni tak bagi, mungkin ada sebab yang tertentu kenapa dia tak bagi. Ya, jaranglah bapa tak bagi anak nak menikah. Barangkali bapa ni tahu bakal menantu ni bukan menantu, hantu raya. Contohlah contoh. Dengan tak solat, dengan main sihir ke, dengan apa tak kira lah kan. Contohnya lah. Maka bapa ni wajib pun tidak mengizinkan anaknya kahwin. Jadi si anak ni kena faham lah sebab apa bapa dia tak bagi. Baik. Dia nak kahwin juga, boleh tak berwalikan hakim? Baik. Orang nak janda tadi, dia kena pergi bawa kes ni ke pejabat agama, jumpalah dengan hakim. Maka dia kena buat aduan pada hakim, mengatakan dia nak kahwin, bapaknya tak bagi. Dia tak boleh terus kahwin berwalikan hakim. Dia kena khabar dulu ke hakim, saya nak kahwin tu hakim, tapi my father tak beri. Jadi hakim akan keluarkan satu surat, ya, mengarahkan ayahnya datang ke mahkamah untuk mewalikan anak dia ataupun menyelesaikan masalah itu. Kalau bapa dia datang, maka bapaknya boleh menerangkan pada hakim kenapa dia tak benarkan anaknya kahwin dengan lelaki tu. Ini dia sebut dalam kitab fiqh. Kalaulah alasan bapa itu tidak munasabah, yang lebih munasabahnya anak perempuan tadi, maka hakim harus memberikan keizinan perempuan tadi kahwin berwalikan hakim. Ini berpandu kepada budi bicara hakim ataupun qadi. Ya. Tapi faham tadi, jangan terus berwalikan hakim tanpa dibuat aduan kepada hakim kenapa bapaknya tak bagi. Ya, dia kena buat aduan dulu pada hakim, bapaknya tak bagi kahwin dengan cinta aku ini. Jadi hakim kena panggil lah bapak ni pergi ke mahkamah. Kalau bapak dia tak datang setelah dia akan dipanggil, maka hakim boleh meneruskan pernikahan itu. Kalau bapa dia datang menunjuk sebab, maka barangkali bapaknya munasabah, hakim harus menolak permintaan perempuan tadi dan menuruti hujah bapaknya. Contohnya, saya tak suka kawan ni jadi laki anak saya sebab saya kenal dia daripada kecil, memang tak pernah solat umpamanya, tak pernah puasa umpamanya, lawan agama umpamanya, maki Nabi umpamanya, maki Allah, nama dia Islam tapi pernah pijak Quran umpamanya. Maka hakim boleh menolak permintaan janda tadi sebab lelaki itu bukan bakal menantu yang baik, tapi bakal hantu yang bagus. Jadi kena fahamlah tu masalah ini. Jadi jangan kita kata bapa tak bagi, pergi ke hakim, sekali dia akan nikah terus. Tak, nanti hakim dia tak akan terus akad nikah.
dia akan panggil bapak. Ya. Sebab ni bapak ni wali besar. Kalau wali-wali yang di bawah bapak, itu tak apa, tak tinggalkan dia. Bapak tak boleh tinggal. Ya. Baik, bapak tak boleh tinggal. Melainkan ada sebab-sebab yang tertentu. Bapak tu boleh ditinggalkan. Mungkin dengan sebab-sebab tertentu tu, pada kuliah yang lain kita sebut. Kuliah ni dah tak ada dah. Ya. Kuliah ni dah tak ada dah, sejam lebih dah. Tak ramai orang boleh jaga malam-malam sampai sejam lebih. Nanti orang marah. Di lagu tu kita berhenti setakat dulu. Ya. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya faslun ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله